Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Ketujuhnya, kemudian maka datang akan daku daripada jalan yang ketujuh, setelah 6 jalan didatangi oleh syaitan dalam menumpaskan hamba tadi yang berjalan kepada Allah SWT. Jalan pertama ditegah terus, ya. Jalan kedua dia suruh dengan berlambatan, dan ketiga maknanya dia suruh dengan bersegera sehingga tersilap kedudukan dia, dan keempat dia suruh dengan sempurnakan amal tapi dengan riak, dan kelima ujub. Yang keenam ialah datang jalan yang keenam itu lebih besar, ialah tetap di atas melainkan tiap-tiap orang yang ialah dia main dalam metode sir kita tadi. Dan yang ketujuh dia, jalan yang ketujuh ialah didatang akan daku atau didatang dengan kita daripada jalan yang ketujuh dan berkata, ia syaitan, tiada hajat bagimu kepada amal itu. Tiada hajat kepadamu pada amal, kerana bahawasanya kamu jika dijadikan kamu bahagia, konon ni main hakikat. Kalau telah ditaksiskan kamu di azali, kamu min ahli sa'adah, mana ahli yang bahagia, kamu tak beramal pun kamu selamat juga. Kalau kamu ditentukan azali ahli neraka, kamu beramal pun tak ada guna juga. Dia main begitu. Ini cocokan yang akhir oleh syaitan. Maka macam mana jawab dia, tengok. Bila dia datang dia kata, tidak ada hajat bagimu kepada beramal, kerana bahawasanya kamu jika dijadikan, mana ditaksiskan pada azali oleh iradat Tuhan, ditentukan kamu bahagia, tiada memberi mudarat akan dikau meninggalkan amal. Dia kata betul-betul terbalik orang ni. Dan jika dijadikan engkau orang yang celaka, ulangan syaqi, tiada memberi manfaat akan dikau perbuatan, tiada memberi manfaat akan dikau yang kamu perbuat amal, tak ada apa faedah juga. Maka jika diperliharakan dia Allah Ta'ala, mana kalau bisikan ini terjun di dalam hati seseorang, maka Tuhan peliharakan dia, maka ditolak. Ini tolak. Ditolaknya dengan katanya, sesungguh aku hamba. Itu. Dan atas hamba menjunjung suruh bagi kehambaan. Kita tak cerita syurga neraka sini. Kita cerita aku hamba, Tuhan adalah makbud yang layak disembah. Aku adalah abdi, Tuhan adalah mana yang disembah. Maka selayak bagi hamba menzahirkan sifat kehambaan. Satu. Dan Tuhan itu terlebih mengetahui dengan ketuhanannya, menghukum barang yang dikehendaki dan memperbuat barang yang sekehendaknya. Fa'alul lima yurid, Tuhan boleh buat apa dia nak. Dua. Dan kerana bahawasanya memberi manfaat akan daku amal, betapa ada barang ada kerana bahawasanya jika aku orang yang bahagia, sangat aku berkendak kepadanya supaya bertambah pahala. Mana kalau sekiranya hamba tadi ditaksiskan azali dia orang bahagia, maka dengan ibadat, iblis kata apa faedah tak ibadat? Kau letakkan jawapan dia menambahkan lagi kebahagiaan, itu maksudnya. Kalau dia ahli sa'adah, dengan ibadat dia makin meningkat, sebab nikmat syurga tu dia berlapis-lapis banyak lagi. Dan jika aku celaka, takdir dia, maka aku berkendak kepadanya juga amal, supaya tiada aku cercakan diriku atas bahawasanya Allah SWT tidak mensiksa, dan akan daku atas taat dengan tiap-tiap kelakuan, dan tiada memberi mudarat akan daku. Kalau dia begitu juga tak ada masalah. Jadi kita tetap melahirkan kehambaan kita. Dan bahawasanya aku jika dimasukkan neraka, dan aku orang yang taat, terlebih kasih kepadaku daripada aku dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan asi.
Kalau aku takdir masuk neraka tapi aku taat, aku rela daripada aku masuk neraka dalam keadaan maksiat. Itu maksud kita pukul. Ini pukulan TKO kepada iblis dan syaitan yang membisikkan benda itu. Ya. Kalau Rabi'atul Adawiyah lagi hebat cakap dia, ya Allah, kalau aku ibadat kerana nak syurga-Mu, Engkau baling aku dalam neraka-Mu itu. Itu lagi handal kan. Kalau aku ibadat ni nak syurga-Mu, ya Allah, Engkau lempar aku dalam neraka. Aku takkan tukar ibadat aku. Syurga adalah makhluk, Kau adalah Tuhan. Mana besar makhluk dengan Tuhan. Ya. Ada tuan-tuan selama ni buat ibadat, usalli ke fardal zuhri asri ke atau nawaitu saumadin ataupun nawaitul hajj, ujung dia lil jannatil firdaus. Ada? Ya. Ada tak? Kalau tu imam niat itu kat saya tuan-tuan pun mubarakah angin. Ya, usalli fardal isya arba rakatin imaman lil jannatil firdaus. Makmum pun dapat mubarakah. Ya, ini tak ada sabit dengan nas hadis sahih. Ya, tak ada dalam hadis sahih kata niat lil jannatil firdaus. Ada. Semua lillahi taala. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlis. Ya. Mana tidak disuruh kamu mengabdikan kepada Allah melainkan dalam keadaan kamu ikhlas. Apa makna ikhlas? Safi, hati dia safa, bersih daripada ta'aluk kepada khalaik makhluk, dan syurga setengah daripada makhluk. Ya. Jadi kita buat ibadat bukan kerana syurga, kita buat ibadat kerana Tuan syurga lebih besar daripada itu. Itu maknanya. Ini kita bagi hintik KO lah. Tertongging habis syaitan kena pukul. Habis. Maka betapa dan telah dijanjinya, walhasil itu ada janji, dan ada janji ini itu sebenar. Ya, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga daripada orang yang saleh, daripada orang yang ahli muti', orang yang taat. Ya, neraka itu tempat ahli usah, ahli maksiat. Maka bagaimana Tuhan la yakhliful mi'ad, dia tidak menyalahi janji. Itu dia antara apa? Peluru yang ditembak ke arah syaitan, terbakar habis dia. Ya, Imam Ghazali tembak dia. Dan dijanjikan bagi orang yang berbuat taat dengan pahala. Ya, buat taat Tuhan janji. Yang kau kata tak payah buat taat, buat apa? Dia kata kalau dah dijanjikan kamu bahagia, kau buat taat, buat apa? Dia kata. Kita ada ziyadah tambahan. Persoalan yang paling besar, kalau kau memang ahli sa'adah atau kalau engkau ahli syakawah, kejahatan, mana engkau tahu? Tanya dia. Ya, mana yang kamu tahu bahawasanya kamu ni ahli sa'adah ke ataupun ahli syakawah? Tak tahu. Ya, bila tak tahu, itu hak Tuhan. Tugas kita izharul ubudiyah, menzahirkan pengabdian. Dua. Ini kita jawab pula. Apa kita jawab? Ya, telah Allah Ta'ala sebut dalam hadis, Nabi sebut apa? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun ay kullul insan. Tiada insan, ya, kullul insan kullun muyassar. Tiada insan tu muyassar, dia akan dimudahkan lima bagi barang khuliqalahu yang Tuhan sediakan di sana. Yang disediakan dua, al jannah awil nar, syurga atau neraka. Maka tiada insan tu, kata dalam hadis sahih, muyassar, dia akan dimudahkan tempat yang disediakan. Bermakna kalau dia buat ahli ibadat, maknanya itu tanda dia ke sana, ke syurga. Kalau dia buat maksiat, itu tanda ahli neraka dah ada kat dia. Jadi kalau sekiranya kita buat amal saleh, bermakna tanda ahli syurga dah ada kat kita. Tetapi itu bukan confirm. Tanda itu dah ada. Confirm lagi satu hadis. Hadis kata apa? Al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia ke syurga atau neraka dikira mana? Bil khawatim, di ujung umur dia. Indantihai ajalihim, ketika sampai ajal dia hembus di nafas akhir, ujung tu tengok keadaan ni macam mana, dia beriman atau tidak, dia dekat atau jauh, dia terang atau gelap dengan Tuhan. Di ujung. Oleh kerana di ujung merupakan perkara yang disembunyikan. Ini satu hikmat Allah Ta'ala. Tuhan jadikan tarikh akhir umur kita rahsia. Kalau Tuhan beritahu, rasa hancur dunia kan. Ya.
kau A, umur kamu 80, kau 70, kau 60. Dia pun tengok umur kita 50 tahun baru, 20 tahun lagi ada. Kita agak seminggu lagi kita taubat lah, hancur dunia. Ya, ganap dia kerja ni, dia buat sehabis-habis jahat sebab dia tahu dia takkan mati lagi. Kan? Atau rahsia Tuhan tutup. Jadi kalau sekiranya kita buat, bermakna apa? Kiraan di ujung. Oleh kerana kita tak tahu akhir ajal kita, kita sentiasa khatar, ada bimbang. Ni kata tengah buat maksiat kan malaikat maut datang, habis kita ni. Jadi itu hikmat Allah sembunyikan tarikh akhir umur. Sedangkan di akhir umur tu kiraan al-ibra bil khawatim. Kiraan umur, kiraan manusia ke syurga atau sebaliknya dikira di ujungmu. Dan manusia dalam hadis ada 4 kelakuan. Ada di awal dia baik sampai akhir dia baik, mukmin selamat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan dia di golongan tu. Ya, ada manusia di awal dia wasak kafir, mati pun kafir wal ayazabillah. Ada di awal dia cantik, beriman cantik, ujung dia murtad wal ayazabillah. Pun ada juga. Dan ada di awal dia kafir, ujung dia beriman, pun ada juga. Dia 4 kelakuan sentiasa berpusing dan kita tak tahu kat mana ujung. Bila tak tahu di ujung, itu dia suruh kita tiap-tiap napas dan kelipan mata dengan dia. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Ya, tiap-tiap kelipan mata dan napas dengan dia. Sebab al-maut yaji'u bainan nafasain. Maut dia datang antara 2 napas. Ada orang tarik napas tak boleh embus, ada orang embus napas tak boleh tarik. Sap dia datang dia habis dan antara 2 tu. Dia tak jauh. Sebab tu ulama kata umur kamu 3 napas. Umruka salah satu anfas, nafasun qad madat wa nafas atadriku amla. Satu napas dah lepas, satu napas belum tahu lagi ni kan. Ya, maka yang ada sekarang ni partanim, tawan oleh kamu dengan amal yang saleh. Itu dekat tu. Ada ulama dibuat jauh sikit. Umruka salah satu saat. Umur kamu 3 jam. Saatun qad madat wa saatun atadriku amla. 1 jam dah lepas tadi kan. Ini 9.30, 8.30 dah tak ada dah. Apa rupa 8.30 tadi kita buat, kalau baik alhamdulillah, syukur banyak ke Tuhan. Kalau tidak, mana kita minta ampun dengan Allah SWT. Ya. Ada pun 10.30 belum tahu ni kan. Mungkin 10.30 ni ada yang balik terus. Bukan balik rumah, balik terus. Bila-bila masa boleh berlaku. Jadi maknanya apa? Sentiasa kita berjaga. Ada setengah ulama dibuat 3 hari. Umurkan salah satu ayam, umur kamu 3 hari. Yaumun qad madat wa yaumun atadiku amlah. 1 hari dah lepas malam. Ya, besok belum tahu. Yang ada hari ini, partanim, tawan oleh kamu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan amal yang saleh. Itu maknanya. Jadi maknanya tanda sudah ada, penentuan tak ada siapa tahu. Penentuan di ujung. Maka di ujung semakin dekat. Semakin hari semakin dekat. Bermakna konteks kita dengan Ta'ala dalam ibadat semakin hari kena semakin dipertingkatkan. Dia tak sama kerja kerajaan. Kerajaan tengok dah 50, 60 dia pun pencen gitu kan. Mata dah gabun, telinga dah sembuh. Kan bagi nanti orang muda lah tukar senang. Ada pun kerja dengan Ta'ala tak? Sebab dia kira di ujung. Dia macam nombor lari 3 round. Round pertama, round kedua, round ketiga tu last tu. Tu penentu tu. Ya, kena speed habis tu. Sebab masuk line ke, kita dah masuk banyak ni line ketiga ni tadi. Umur Ghalib 63 Rasulullah SAW. Ya, 20 orang pertama, 40 orang kedua. Ni umur kita berapa ni? Kan banyak belasan tahun ni. Semua dah line 40 kata banyak ni kan. Lawan ketiga dah ni. Ni lawan penamat ni. Ya, makna kita kena speed habis-habis. Ya, dan lawan penamat ni kalau dulu kita khatam Quran kata sebulan sekali, sekarang buat 2 kali contohnya lah. Kalau dulu bangun tahajud pukul 5, akan naik sikit pukul 4 ke kan, pukul 3.30 ke, tambah. Sebab Nabi kata manis tawa yaumahu fahuwa maghbunun. Barang siapa yang sama je dulu dengan sekarang umur dia, semalam dengan hari ini iman dia, ilmu dia tak bertambah, turun tidak, tambah tidak, maghbun, tertipu. Apalagi kalau diturun, mana pastikan kita meningkat sikit, walaupun sikit. Orang kata walaupun 1 hun, ilmu dia naik, amal dia naik, takarub dia naik, makrifat dia naik, walaupun sikit. Sebab sesuai, kita makin lama makin dekat untuk kembali maknanya. Ini maknanya yang ke-7. Makna syaitan masuk ni 7 lorong kan. Sebab dia kata syaitan kal-kal, dia macam anjing. Ya dulu kan, sekarang rumah kerja kahwin dia pakai buffet. Dulu gotong royong kan.
sembelih lembu, lepas tu kita pakai gotong royong siang daging masak, maka tulang-tulang lembu tu kita gantung kat bawah rumah kan. Kejap lagi datanglah malam anjing kita. Dia mengendap dan kita nampak kita halau dia lari, dia tak lari habis kan, dia datang balik, dia masuk ke dapur pula. Kita halau lagi, dia undur balik, lepas tu dia masuk ke sengkuak pula kan. Jadi 7 lorong dia masuk. Syaitan masuk mana 7 lorong. Kalau dia masuk tadi yang pertama tak boleh, dia pergi yang ni pula, lain. Ni last sekali. Dan jawapan dia penduduk dia Imam Ghazali dah sedia ni. Ya, sebagaimana yang telah dikemukakan. Untuk kita patahkan akan hujah penipuan syaitan yang amat jahat terhadap insan mani. Maka jika dipeliharakan Allah Ta'ala, maka dia akan jawab sesungguhnya aku hamba. Itu jawapan pertama ni, ya. Dan kemudian yang bawah tu, maka betapa dan telah dijanjikan, adalah janjinya Ta'ala itu sebenar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan perkataannya sidqun, mana benar. Dan dijanjikan bagi orang yang berbuat taat itu pahala, mana ganjaran dia. Ya, tapi jangan kita niat pahala, itu janji Tuhan, mana ini hak dia. Kita jangan campur urusan Tuhan, memberi pahala, menggandakan pahala. Dia khabarkan bagi kita, menandakan benda itu besar. Kerja kita apa? Tu buat kerja kita. Elokkan, cantikkan sebaik-baik kerja. Hamba yang baik, ya, kuli yang baik, dia tidak menanyakan gaji. Dan kejap-kejap tanya gaji, nak naik bila? Kerja malas. Yang baik dia terjemahkan kerja dia. Ya, Tuhan dia tengok dengan kesungguhan dia, rajin dia, dia pun tak sayang nak naikkan gaji. Dan itu orang Allah Ta'ala lebih daripada itu lagi. Kasih sayang dia dan dia mengetahui, ya, keikhlasan hamba tadi sampai ke dalam batin dia. Maka kalau benar saja cukup, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maka barang yang siapa berjumpa Allah Ta'ala di dalam iman dan taat, Allahumma ja'alna minhum, tiada dimasukkan ke neraka sekali-kali. Dia balik dalam keadaan dia taat kepada Ta'ala, ya, maka tak akan dimasukkan neraka sekali-kali. Dan dimasukkan syurga tiada dikenakan sebenar dengan amal. Kemudian dimasukkan syurga tiada dikeranakan sebenar dengan amal wajib syurga, tapi kerana janji yang sebenar. Faham tak? Jadi insan tadi masuk syurga bukan sebab amal. Insan masuk syurga dengan sebab rahmat. Tapi yang menarik rahmat ialah amal saleh. Tadi, ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah Ta'ala memihak kepada orang yang melakukan amal saleh. Jadi kita buat amal saleh, dapat rahmat Tuhan. Dengan rahmat tu dia dimasukkan ke dalam nikmat besar di akhirat besar. Ada pun dengan amal kita sendiri nak peradu dengan Tuhan punya bala, tak sampai. Dan betul dalam hadis Nabi kata, la yadkhulu amal ahadukum al-jannah bi amalikum. Ya, tidak masuk kamu dengan amal kamu akan syurga. Lan yadkhulul jannah bi amalikum. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala anna illa ayyataghammada lillahi bi rahmati. Al-hadis. Tidak masuk kamu ke dalam syurga dengan amal kamu. Sahabat tanya, Rasulullah macam tu juga ke? Ya, wala ana, walaupun aku. Illa, melainkan ayyataghammada lillahi bi rahmati, menyelubungi aku oleh rahmat Allah. Sebab tu cerita dari Bani Israel yang masyhur kan, seorang tu beribadat 70 tahun duduk di pulau. Bermakna apa? Mata dia selamat, telinga dia selamat, tidak mengerjakan benda maksiat. Bila Tuhan tanya, sedap dia jawab, nak masuk syurga dengan amal kamu ke dengan rahmatku? Dia rasa dia punya hebat nama, dengan amalku ya Rab. Dengan amal dia, ya, bi amali ya Rab. Tuhan pun timbang. 70 tahun punya amalan hebat dia rasa tu, timbang dengan nikmat mata sebelah, habis. Ya, nikmat mata Tuhan beri ni lebih berat daripada amal kamu 70 tahun. Ini belum sebelah lagi. Ya, belum nikmat telinga lagi. Bertimbang-timbang habis kan. Sebab tu para arifin bila di kalangan para aulia, wali-wali besar dan orang yang hebat kedudukan dengan Tuhan, mengharap sangat, sentiasa berdoa, menangis dengan Tuhan. Harap-harap di akhirat Tuhan hisab dia dengan fadl, bukan dengan adli. Dengan fadli apa? Dengan limpah kurnia. Tuhan lebih sikit Tuhan ampun, sikit Tuhan ampun. Dia tu harapnya. Kalau Tuhan cek kita dengan adli, habis dia. Ya,
Mana Tuhan kata kau nak apa lagi? Atas dunia aku dah bagi. Saya buat amal kau aku dah bagi ni. Anak orang bodoh anak kau cerdik. Anak kata pun tuan. Gumawan sewa, kau gumau besar, habis tuan. Orang ada yang pakai basikal, kau pakai kereta besar, mana apa lagi? Habis. Itu down gitu tuan. Tak ada ruang gitu. Kalau dia pakai adil, habis dia. Wali-wali takut dihisap dengan keadilan. Para kekasih harap, wali-wali itu harap dengan fadli, kasih sayang banyak. Itu kita harap. Dan banyak orang yang mudah dapat kasih sayang, orang yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Siapa yang dekat dengan kekasih dia akan layak menerima kasih sayang Allah Ta'ala. Maka itu banyak selawat. Itu banyak selawat kepada baginda SAW. Tanamkan cinta yang kuat, rindu yang kuat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam hadis Nabi sebut tidak akan disentuh, la yamassahumun nar. Berarti tak akan disentuh neraka mereka yang ada fi qalbihi, dalam qalbi dia apa? Ialah kasih dan rindu kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih ke Nabi itu penting kan? Kita berselawat gunakan salatul iskin, selawat kerinduan. Lapas tak kira apa pun. Dia ada banyak lapas lagi. Tapi yang penting tu roh dia tu, rindu. Kita berselawat seolah kita bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dia akan ada satu nikmat besar akan buka. InsyaAllah dia akan terbuka dalam mimpi. Itu round pertama. Dan bila dibuka dalam mimpi, dia akan buka cara jaga. Itu dalam hadis sahih disebut, marra'ani fil manam fasayarani yaqazatan. Siapa melihatku dalam mimpi, dia akan berpeluang melihatku terus cara jaga. Orang lain tak boleh, itu khususiah dia kan. Dia banyak para awliya di dunia itu terbuka dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dan kerana inilah telah mengkhabarkan oleh Allah Ta'ala daripada orang yang bahagia tatkala berkata mereka itu, yakni ahli syurga. Apa kata ahli syurga? Alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang telah membenarkan kami akan janjinya. Sadaqana, telah membenarkan kami, wa'dahu, akan janji dia. Apa? Allah Ta'ala janji akan memasukkan di kalangan hamba yang saleh tempat yang maklum, al-jannah. Itu maknanya. Sebab itu dalam syurga syukur dia tak habis entah. Ibadat lain dalam syurga tak bawa. Sabar tak ada dalam syurga. Warak tak ada dalam syurga lah. Sebab ni pekakas yang diguna untuk dunia. Pekakas untuk kita jaga iman kita, nak jaga ibadat kita, kita kena jaga kewarakan, kena ada sabar. Dalam syurga tak ada sabar lagi lah. Ambil lah pergi nak makan pun. Tempat nikmat sebenar-benar di sana esok. Tapi yang ada syukur ada. Syukur ni bawa sampai sana kan. Sifat syukur ni bawa sampai dalam syurga. Itu besar syukur. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir seruan ahli syurga apa? Alhamdulillah. Itu ada. Dalam syurga ada lagi. Syukur tu ada lagi kan. Itu maknanya setengah daripada kelebihan syukur, dia sampai ke dalam jannah dalam syurga ada lagi. Dan akhir seruan ahli syurga, mereka bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu cara kita ibadat, kita adjust. Kalau kita ibadat hati kita agak jauh ataupun agak samar nak menghadap Tuhan, pusing, pakai giar syukur. Kita semayang kan, mana payah nak osyok, kita zikirkan payah nak osyok, tukar giar. Tukar giar apa? Kita syukur. Ya Allah, syukur, mujung kau izinkan aku boleh sujud kepadamu. Mujung kau izinkan aku boleh datang ke tempat ibadatmu. Bila kita syukur, Tuhan dah janji ziyadah akan ada. Ada ziyadah. La in syakartum la azidannakum. Mu syukur aku tambah. Dan syukur ni kita memandang besar. Kita kata besar nikmat iman, besar nikmat Islam, besar nikmat ibadat yang Tuhan izinkan kita ni, kita harga betul, maka dia akan syukur. Maka oleh kerana itu Tuhan akan tambah. Tambahan dalam bentuk ruhani lebih besar daripada tambahan bentuk jismani. Kita bila syukur ni tambah, kita paling nampak harta banyak, dapat duit banyak, dapat duniawi banyak, itu semua tinggal kan. Yang besar ruhani kita tu, kontak kalbi kita dengan dia.
iman makin hebat, ya, kedudukan amal saleh lagi hebat, mahabbah dia lagi bertambah terang, asyik dia lagi bertambah rindu dengan Tuhan lebih kuat. Itu yang kita nak tu. Banyak semua bekal-bekal yang kita nak bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga olehmu dikasihan Allah taala akan kamu, ya. Maka bahawasanya segala pekerjaan seperti barang yang engkau lihat dan dengar, maka kiaskan atasnya segala perbuatan dan kelakuan yang telah dihuraikan, maka minta tolong kamu dengan Allah. Ini paling besar ni. Paling besar, tak ada lebih besar ialah apa? Memohon pertolongan dari dia. Segala-galanya dengan dia, ya. Dengan ilmu saja tak cukup, dan tak ada ilmu lagi tak cukup. An-nasu halikun illa al-alim, wal alimun halikun illa al-amil, wal amilun halikun illa al-mukhlisun. Ya, manusia itu semua binasa nanti, melainkan orang yang berilmu. Yang berilmu juga binasa, melainkan yang beramal. Yang beramal juga binasa, melainkan yang ikhlas. Jadi nak ada tiga benda tu. Tiga benda tu kita minta kepada Ta'ala. Ialah jadikan kita ni orang yang berilmu, beramal dan ikhlas kerana dia. InsyaAllah selamat. Dan maka segala pekerjaan pada tangannya. Tangan dengan mana apa? Kekuasaan dia. Ya, semua dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala di atas tiap-tiap suatu, tidak ada satu terlepas. Tiap-tiap suatu qadirun, ay qadirun ala kulli syai'. Dia berkuasa atas tiap-tiap satu. Jadi tiap-tiap makhluk adalah kesan daripada takluk kudratillah. Kita panggil qadirun, zat muttasif bil qudrah, zat yang bersifat dengan kudrah. Maka pandang kudratillah dalam tiap-tiap khalaik, ya. Buka je mata luar, mata dalam pandang. Semua yang kita lihat ni kesan daripada asar, dipanggil takluk taksir kudrah, terang. Alati pandang tu, sentiasa pandang sampai kita rasa kita bergerak dari dia, ya. Kita gerak, kita bekerja, kita makan, kita minum, kita menanak, masak, kita menyangkul, pergi pejabat, semua rasa dari dia, kekalkan. Dan sampai kita semayang tu kita rasa dari dia. Kita rokok terasa gerak dia, kita tidak terasa af'al dia. Kita akan pergi tauhid dia lagi mantap. Dia akan pergi pada tauhid khas, iaitu bukan sekadar menggunakan akal, tapi dia menggunakan apa? Qalbi, roh dan sir dalam dia lagi terang. Maka dia akan membawa dia lebih dekat dengan Tuhannya, ya. Dan bila nak balik kita dekat, masya-Allah, insya-Allah selamat. Dia bimbang kalau nak balik menghadap dia kita jauh, itu bahaya dan ya. Kita ada kes mahkamah, tiba-tiba hakim yang pegang tu hakim yang sangat baik dengan kita, insya-Allah rasa selamat. Tapi kalau kita pergi mahkamah, hakim yang tu rupa musuh ketat dia, jawab maut itu. Ya, kita tengok hakim dah 5 jam kan, sebab kita banyak masalah dengan dia, ya. Maka kita dengan Tuhan lebih lagi. Allah Ta'ala ni Qadi Rabbul Jalil, ya, di akhirat esok, mahkamah besar di padang mahsyar besar sana, ya. Maka kalau kita sentiasa rapat dengan dia, insya-Allah, dan rapat lagi dengan kekasih dia wa huwa Rasulullah SAW, ya, insya-Allah banyak syafaat dia akan dapat maknanya. Itu di antara berhubung dengan masalah yang ketiga, iaitulah benda yang datang pada kita mengerjakan amalan tadi, ialah manik yang datang gangguan daripada syaitan. Maka dibentang oleh Imam Ghazali cara-cara untuk mengatasi dia. Kemudian di dalam perjalanan ada lagi benda dipanggil aik, ya. Awaik jamak daripada aik. Awaik, al-aikur rabi'. Tadi aik yang ketiga, ya. Al-aikus salis, iaitu apa? Asyaitan. Sekarang masuk yang keempat lah. Al-aikur rabi' an-nafs. Ya, jadi kita berdepan ni banyak ni. Mana kalau kita berlawan tak ada silat tombang kita ni. Ini kena ada silat dalam, silat batin, rohani dia. Tadi syaitan, ya, cara pukul dia, cara tepis dia Imam tadi dah ajar dia. Sekarang nak berdepan pula nafsu, yang mana dia ni sentiasa mengunda kita ni, ya. Dan makna dia musuh paling besar ni. Jihad nafsu adalah jihad yang paling besar, sabit dengan nas Quran. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu sesungguhnya menyeru kamu ke arah kejahatan. Itu nas Quran. Walaupun ada di sana ada orang yang, ya, tak berapa sihat sikit dalam bab ni, dia kata jihad nafsu ni besar, itu nas hadis dhaif gitu. Hadis tu hadis maudhu', macam-macam di komen hadis. Maka seorang ulama besar jawab, itu hadis, yakni nas Quran.
Quran dengan hadis mana besar? Martabat paling tinggi Quran, bawah dia buah hadis. Ya, maka hadis di sini nas Quran lebih besar tentang nafsu, ia telah didatangkan dengan 3 taukid. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammarah tulam muzahlikah, sesungguhnya amat menyeru, bisu dengan kejahatan. Jumlah ismiah 3 tu. Maknanya dalam bahasa Arab pada 3 keadaan begini maka benda tu cukup besar. Mana jihadun nafsu, jihadul kubrah, mana jihad yang paling besar. Secara logik munasabah akal kita, boleh tak insan tu mendirikan diri dia menghadap Tuhan kalau nafsu dia tidak diselesaikan? Tak boleh kan? Kalau dia sudah tombang dengan nafsu, mana mungkin dia boleh jadi ibadat kepada Ta'ala. Bila nafsu dia boleh tombangkan, baru dia boleh duduk tegak menjadi hamba yang sebenar kepada Ta'ala. Maka cara nafsu masuk, bentuk nafsu masuk, cara kasar, cara halus, yang bimbang dia masuk dalam ibadat. Dalam ibadat dia masuk pada bimbang. Kalau masuk dalam maksiat senang, dia minum arak, dia berjudi, dia tak sembahyang, tu senang. Bila dia masuk dalam ibadat ni, ini sukar, da'un udan, yang maknanya obat yang sangat sukar. Tapi ada obat dia, tapi sangat sukar. Kena teliti betul-betul. Ibarat kalau kita sakit, bukan sakit luar, dia sakit dalam ni, bara, kanser tu macam-macam. Tu tak boleh main biasa tu. Jangan main picit-picit dia, pergi doktor. Dia kena masuk scan, ya, pakai kamera lah, apalah. Tu kos dia tinggi. Sebab bila main dalam dia besar. Batu nafsu diusik dalam yang agak rumit. Kalau tak betul-betul, takut kita tak terlepas. Ya, itu para pakar dalam menyelesaikan. Siapa dia? Al-arifina billah. Para arif billah, para awliya, mereka dah melalui jalan. Cara-cara dia itu dia akan dibentangkan di sini. Cara kita berdepan dengan nafsu. Sebab khuruju minan nafs hiya ni'matul uzma. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Dapat keluar daripada belenggu nafsu itu nikmat paling besar. Sebab dia dinding antara kamu dengan Tuhan. Bila tap terbuka dia, maka kita terbuka dinding. Bermakna apa? Satu nikmat besar. Kita dapat duduk betul-betul dalam keadaan menghadap hadrat Tuhan dengan cara yang layak, kebesarannya yang maha hebat. Maka di sini aik, mana benda yang menegah. Kita berjalan ni kan, dia tengah-tengah jalan. Ini roadblock di jahat ni. Wakilan nafsu. Maka ini akan dibentangkan oleh Hujatul Islam Al-Imam Ghazali. Itu baca sikit. Kemudian lazim atas semua telah memberikan ismah, mana pemeliharaan akan dikau oleh Allah Ta'ala dan kami dengan memeliharakan daripada nafsu yang ammarah dengan kejahatan. Kita minta, ya, supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam peperangan besar ni, jihadun nafs sebenarnya. Ni ammarah, nafsu ammarah ni nafsu yang langsung dia tak nampak jalan kebaikan. Ya, kalau tanya masjid, kadang-kadang dia tak ingat. Masjid kampung kau kat mana? Tak perasan lah. Masjid dia tak perasan. Katanya disco pop, tu dia ingat. Itu teruk sangat tu. Ya, itu nafsu paling teruk. Ya, itu kalau semayang pun mungkin dia pun semayang pun tak tahu. Kiblat, kau pergi rumah dia tanya kiblat pun tak tahu. Kiblat tu apa dia? Wah, berat kita. Ya, maknanya paling jahat nafsu tu tuan tu. Ammarah. Pemikiran dia, gaya dia, hidup dia, pandangan dia nafsu, pendengaran dia nafsu, jalan dia nafsu, makan semua nafsu. Ni ammarah jahat kan. Bila Tuhan kesian, Tuhan angkat sikit. Dia pergi nafsu lawamah. Kebanyakan nafsu kita ni lawamah kan. Lawamah apa? Dia dah belajar, dia dah tahu, rajin cari ilmu, dan dah tahu benda baik, tahu benda buruk, dan minat pada benda baik, cuma tak berapa tetap lagi. Dia berjalan, dia terjatuh bangun balik, jatuh bangun balik. Itu dia panggil nafsu lawamah. Dia jatuh, dia mencela diri dia, dia bertaubat kepada Ta'ala. Jalan lagi, jatuh balik, cela diri dia. Itu panggil lawamah. Kemudian bila dia bersungguh, Tuhan naikkan satu martabat lagi, dia panggil nafsu mulhamah. Nafsu yang mula dapat ilham. Pum, Tuhan tembak rohani dia makan ilham yang baik akan dapat. Maka diisi kama lagi, dia speed lagi, Tuhan angkat, dia jejaklah nafsun mutmainnah. Itu label yang keempat. Kalau dia duduk dalam label ni dan akhir pun menghembus nafas dalam label mutmainnah, confirm syurga. Tapi masalah kita tak tahu di ujung. Sebab Tuhan dah panggil tu, dapat surat jemputan ni tuan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul wahai nafsu yang tenang. Nah dulu tak tenang tuan, sampai di hatta yastawi inda wal ghina wal faqir, sehingga sama bagi dia kaya dengan miskin. Boleh tak? Sakit dengan sihat, senang dengan susah sama.
Bermakna apa? Unsur luaran tidak dapat menjejaskan rohani dia. Rohani dia telah naik ke atas tum. Ya, bermesra dia dengan Allah Ta'ala, ya, diikat dengan Tuhan dia. Dia dah mengambil lazat dengan Tuhan, bukan lazat makhluk. Sebab tu bagi dia tak ada serupa dia. Ya. Kita kalau duduk dalam keadaan tu jangan. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan sama tak? Kalau sama okey. Kalau tak sama KO. Awal bulan kan dia tepuk dia punya kocik tebal lagi kan. Ni ada 5,000 lagi ni. Senyum. Dia tengah bulan dah tinggal RM5. Tengok muka monyok. Itu tak masuk gitu. Tak masuk lain. Tak masuk jauh lagi kan. Mana kalbi dia kan ni ke poket. Kalau kalbi dia dengan Allah dia lain. Ya, dia dapat dipandang apa tu? Al-bir. Ya, kalau dia tuan terik dia pandang al-qahar. Itu dalam hikam sebutkan, mata ataka ashhadaka birra wa mata mana'ak ashhadaka kahra bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Bila dia beri kita tentang, dia zahirkan nama dia al-bir. Dapat nikmat pandang al-bir. Jangan makan, jangan minum, jangan guna melainkan pandang al-bir. Dia pemberi kurnia. Wa mata man'ak, bila dia blok kita, dia beri kita ujian, sakit dan sebagainya. Sebenarnya tu ashhadaka kahra, dia tayangkan kita nama dia al-qahar. Jadi dalam dua keadaan muta'arifun ilaih, dia memperkenalkan diri dia kepada hamba. Dia beri, dia tarik. Jadi bila masuk kita lain makrifat, masya-Allah, selamat insan. Baik insan betul-betul duduk tangga makrifat, dia punya kelebihan lain macam tu. Rohani dia cukup hebat dengan Tuhan. Nikmat dia luar biasa. Ya, bila dia dapat pembukaan dalaman. Ni di antara penghalang dia yang ni nafs. Maka kita tebas dia ni, kita cabut dia, insya-Allah. Dan nafsu yang paling kuat, jahat sekali, akar umbi dia apa? Ira ru'yatun nafs. Memandang diri. Dalam perjalanan dia akan tarik supaya kita pandang terus kepada dia je. Ya, oleh kerana pandang diri itu menjadikan bertambahnya penyakit-penyakit lain. Ya, dan cara dia semua akan dihuraikan, akan datang insya-Allah oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Jadi aik yang rabi' yang keempat ialah an-nafs, wallahu a'lam.